Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam sidang penonton Next Step Malaysia. Pada malam ini kita bertemu lagi dalam slot Wajah Malaysia dengan satu tajuk yang kita dalam suasana merdeka lagi. Kita signifikankan tajuk kita malam ini dengan kita kaitkan lagi dengan perjuangan kemerdekaan dengan topik perbincangan kita pada malam ini 63 tahun merdeka di mana Malaysia. Dan bersama dengan saya pada malam ini kita bersama dengan dua panel kacak kita. Jejaka kacak, bujang. Saya bocor rasa dua-dua masih bujang. Available ke not available itu bukan perbincangan kita. Bersama saya, sebelah kanan saya, saudara Naim Berendis, pengurusi Kelab Gemilang. Betul, terima kasih saudara. Mantan pengurusi Mahasiswa Keadilan Malaysia. Betul. Di hujung sana, saudara Ahmad Atan, ahli jawatan kuasa pimpinan Pemuda Amanah Nasional, pengasas mahasiswa Amanah. Masih lagi mahasiswa. Itu Amanah tu masih lagi bukan mantan. Baik. Ini dua panel kita ni adalah bermula daripada aktivis mahasiswa di satu lapangan yang sama sebelum ini. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan bincangkan dengan dua panel kita dengan topik-topik yang lebih segar, dengan soalan-soalan yang insyaAllah membuka minda, membuka akal. Sebelum kita kepada perbincangan bersama dengan panelis kita, terlebih dahulu jangan lupa follow, like dan juga share perbincangan kita pada malam ini supaya apa yang kita bincangkan, apa yang kita diskusikan pada malam ini dapat sama-sama didengar, dapat sama-sama dihayati oleh kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang lain. Dan jangan lupa juga supaya tinggalkan komen dan pandangan soalan. Jika berkesempatan waktu, kita akan bincangkan soalan-soalan yang terpilih. Okey. Baik, saudara Naim. Malam ni kita ada bergaya dengan berbaju batiknya. Betul. Dengan nilai-nilai Malaysia. Pakaian itu juga adalah wajah Malaysia. Baik. Naim, kita lihat Malaysia ni dikenali dengan pelbagai pencapaiannya. 63 tahun merdeka. Bukan satu usia yang singkat. Pelbagai Malaysia ni sudah menghadapi zaman kebangkitan ekonominya, kejatuhan ekonominya, perbalahan kaumnya, penyatuan kaumnya. 63 tahun pelbagai. Tapi dalam kepelbagaian itu, isu perkauman. Isu perkauman ni kita tahu tak pernah selesai. Isu perkauman ini sebahagiannya menganggap adalah isu umpama api dalam sekam. Pada pandangan saudara Naim, idea yang terbaik untuk kita menangani api dalam sekam ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Fakro kerana menajukan soalan yang amat penting sekali, iaitu idea-idea untuk menyatukan rakyat Malaysia ataupun menangani isu perkauman. Seperti yang kita tahu, isu perkauman ini bukanlah satu isu yang baru. Kalau kita lihat sebelum tahun 1950-an lagi, kita boleh nampak bahawa isu-isu perkauman itu telah timbul. Kita lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Tan Chet Lock misalnya, ataupun kenyataan-kenyataan balas yang telah dilakukan oleh Datuk Wan Jaafar sebelum kemerdekaan itu lagi, sebelum pilihan raya yang pertama pada tahun 1955-an. Jadi kita boleh nampak pertembungan di antara satu kaum dan satu kaum yang lain di negara ini memang telah lama berlaku, tetapi sebuah penyatuan telah berlaku ketika pilihan raya tersebut di mana UMNO, MCA dan beberapa komponen parti yang lain bertanding di bawah panji yang sama untuk menang pilihan raya yang pertama. Dan 2 tahun kemudian selepas itu kita mendapat kemerdekaan. Jadi bagi saya perlu untuk kita mengimbas kembali sejarah untuk melangkar arah yang ke hadapan. Pertama sekali, kalau kita lihat perbincangan yang diadakan berkenaan dengan isu perkauman, kebanyakannya berkisarkan pendidikan. Kita boleh lihat baru-baru ini sebuah isu yang baru seperti isu vernacular dibangkitkan semula. Bukan isu yang baru tetapi dibangkitkan semula. Bagi saya
pendidikan itu adalah salah satu daripada aspek yang perlu kita teliti. Tetapi sebenarnya banyak lagi aspek-aspek lain yang perlu kita selesaikan juga. Kerana pendidikan itu memang 11 tahun yang amat penting sekali di dalam kehidupan seluruh warga rakyat Malaysia. Tetapi seorang rakyat Malaysia itu boleh tinggal, boleh hidup di dalam bumi tercinta ini selama 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Jadi 11 tahun itu memang penting. Tetapi jika menyahkan sekolah vernacular itu mendapatkan undangan kemarahan rakyat sebilangan besar, bagi saya mungkin kita belum sedia lagi. Dan kalau 11 tahun itu tidak dapat untuk kita perbetulkan, mungkin kita boleh lihat kepada aspek-aspek lain. Bagi saya interaksi di antara satu kaum dan satu kaum lain adalah perkara yang paling penting. Kerana kalau kita lihat negara kita sekarang ini mengalami fasa akomodasi ataupun fasa akulturasi, tetapi kita belum lagi sampai ke tahap asimilasi ataupun amalgamasi. Sebab kita belum sampai kepada fasa-fasa tersebut adalah kerana kita sendiri tidak mahu berlaku asimilasi. Kita lihat konteks Malaysia ini, konteks kerajaan persekutuan, sama ada kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Pakatan Harapan ataupun kerajaan Perikatan Nasional, bagi saya kerajaan Malaysia telah selama ini konsisten bahawa kita akan menghormati satu budaya dan satu budaya sama lain. Apabila berlakunya sebuah asimilisasi, kita boleh lihat di negara-negara lain, kaum minoriti terpaksa adaptasi kepada budaya kaum majoriti. Dan itu tidak berlaku di Malaysia. Di Malaysia kita menghormati satu kaum dan kaum lain. Kaum Melayu menghormati budaya kaum Cina, kaum Cina menghormati budaya kaum Melayu. Dan bagi saya aspek itu akan diteruskan. Jadi kita perlu melakar masa hadapan yang tidak berobjektifkan asimilisasi, tetapi mengobjektifkan keamanan di antara satu kaum dan kaum yang lain. Kita melaksanakan akomodasi, akulturasi, tetapi mengurangkan aspek-aspek perkauman. Dan bagi saya masalah perkauman ini sebenarnya bukanlah masalah yang besar di negara ini. Walaupun sebelum ini kita pernah lihat aspek-aspek di mana ada pergaduhan perkauman, berbagai isu-isu yang pernah berlaku. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di Kuala Lumpur, kita lihat di Selangor, kita lihat di Penang, kita lihat di Johor, kita lihat di seluruh negara Malaysia, semua kaum sebenarnya kita sudah lama tinggal secara harmoni bersama. Jadi pergaduhan perkauman di sini sebenarnya hanya berlaku di kalangan golongan elit, di kalangan ahli-ahli pemimpin-pemimpin politik Malaysia. Sedangkan rakyat sebilangan besar bagi saya, bagi hemat saya, sedang hidup secara harmoni, berbilang kaum. Walaupun di setengah negeri mungkin kita nampak kekurangan interaksi di antara kaum-kaum yang lain, tetapi kita boleh lihat bahawa itu berlaku kerana populasi penduduk tersebut. Jadi kalau kita nyahkan sekolah vernacular di Pahang misalnya, atau kita nyahkan sekolah vernacular di Kelantan atau Terengganu, itu tidak akan membawa perubahan yang amat besar kerana populasi penduduk minoriti di kawasan tersebut memang kecil. Jadi itu pendapat saya. Satu kenyataan yang mukaannya agak berani. Saya tak jangka kita menyentuh sekolah vernacular. Tapi bila tadi saudara Naiz sebut tentang asimilasi antara kaum itu tidak berlaku di Malaysia. Betul. Tidak berlaku itu adakah mustahil berlaku ataupun boleh jadi akan berlaku suatu hari masa nanti? Itu tidak mustahil. Saya tidak mahu untuk predict the future. Pasal future ni uncertain, apa-apa boleh berlaku. Tetapi asimilisasi itu boleh berlangsung kalau kita mahukannya. Tetapi bagi saya, kita lihat komposisi atau kita lihat dinamika sosial rakyat Malaysia, itu sebenarnya bukan tujuannya. Sekarang ini bagi tiada keperluan untuk asimilasi itu berlaku. Tiada keperluan. Kerana kita lihat model rakyat Malaysia adalah model rakyat berbilang kaum, bukannya model membentuk satu bangsa yang baru. Jadi sama ada ini adalah satu proses transisi untuk membentuk sebuah negara bangsa Malaysia, itu mungkin terjadi satu hari nanti. Saya tidak nafikan that possibility, tetapi bagi saya itu bukan objektifnya. Tetapi kalau itu objektifnya, kerajaan harus tegas, kerajaan harus pastikan bahawa integrasi dan interaksi itu di antara satu kaum dan satu kaum yang lain berlaku secara menyeluruh, bukan hanya di dalam aspek pendidikan saja, tetapi aspek pekerjaan,
aspek perumahan. Kalau kita lihat di negara-negara seperti Singapura misalnya, mereka mempunyai kota-kota di projek-projek perumahan rakyat di mana mereka memastikan bahawa sebuah perumahan itu mempunyai komposisi penduduk yang majmuk. Tetapi itu tidak dilaksanakan di Malaysia dan saya pasti ada sebab-sebab tertentu. Pertama adalah kerana kita tidak mementingkan aspek asimilisasi itu. Kedua, amalgamasi mungkin mempunyai sedikit sensitiviti kerana mana-mana kaum minoriti yang mahu untuk menyertai kaum majoriti perlu untuk memeluk agama Islam dan sebagainya. Jadi kita mempunyai pelbagai-pelbagai rintangan dan cabaran jika kita mahu mencapai tahap fasa asimilisasi ataupun amalgamasi itu. Tetapi bagi saya sekarang itu bukan objektifnya. Sekarang adalah untuk memastikan walaupun kita berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang budaya, berbilang agama, tetapi kita dapat untuk membangunkan sebuah negara yang maju bersama. Baik. Sejagat Umar. Soalan yang sama. Okey. Keunikan pelbagai kaum keunikan pelbagai kaum di Malaysia ini menjadi salah satu produk Malaysia dikenali di peringkat antarabangsa. Ya kan, bila sedang sebut tadi, asimilasi mungkin akan menghapuskan keunikan itu. Bagaimana? Baik, terima kasih moderator, rakan panel saya. Kita dah merdeka sejak tahun 57. Dan kita kerap kali melihat merdeka itu Malaysia ini post ataupun selepas kemerdekaan. Tapi kalau kita lihat sejarah bagaimana Malaysia itu boleh terbentuk dan bagaimana Malaysia salah satunya negara dalam rantau Asia Tenggara yang mengamalkan konsep integrasi. Tapi bukan seperti mana Indonesia, walaupun berketurunan Cina, tetap perlu dinamakan Indonesia. Bahasa diselaraskan, nama perlu diselaraskan, hanya agama dan budaya. Efek budaya pun disatukan. Sama juga di Thailand, di Vietnam dan sebagainya. Mereka telah diperangi sebagai asimilisasi. Tidak ada perbezaan dari segi sudut nama dan juga bahasa. Kenapa Malaysia mengambil konsep integrasi? Asalnya ialah kerana semasa syarat untuk kita merdeka daripada British, populasi Melayu dan bukan Melayu di Malaysia, di tanah Melayu itu 50-50. Mana mungkin golongan yang 50 sanggup untuk menerima, untuk meninggalkan budaya, bahasa dan namanya kepada 5% indigenous people, iaitu Melayu. So telah berlaku pertikaian. Tidak seperti mana di Indonesia, di Thailand dan sebagainya. Majoritinya ialah kaum asal. Di Malaysia berbeza. That's why kita terpaksa menerima atas konsensus kita punya pemimpin lama dan juga yang kita sebut sebagai social contract. Dia tidak ada istilahnya black and white social contract, tapi konsensus di antara kaum. Apabila kita menerima untuk hidup bersama atas dasar kepelbagaian kaum, itu yang kita panggil sebagai integrasi. Kita mengambil sikap unity in diversity, bukan unity in uniformity seperti mana negara-negara lain. So atas dasar itu kita berada pada hari ini dengan kepelbagaian kaum. Tapi situasi telah berubah. So adakah Malaysia telah mencapai satu kita panggil tahap perpaduan yang baik? Secara jujurnya, tidak. Dan saya rasa apa yang ada di Malaysia ialah detik-detik perpaduan. Dan untuk cakap pasal perpaduan ni, dia ada 3 perkataan yang mesti disatukan, diadunkan. Sebab perpaduan di Malaysia bagi saya agak jauh sikit. Agak jauh lagi. Kerana isu apa? Kerana apa? Kita ni, sebab apa saya kata detik-detik perpaduan? Bila Malaysia berlawan dengan Thailand, dan kita menang, semua kaum tanpa mengira agama, bangsa, semua kita bersorak atas dasar nama Malaysia. Tapi bila kita menyentuh isu perbezaan, contohnya yang paling popular adalah isu adib ataupun isu kuil, semua bangsa dah mula sedikit. Sebab apa? Kita boleh bersatu atas benda yang kita boleh bersatu. Kerana kita akan berbeza atas perkara yang berbeza. Dan kita mengambil jalan untuk mengekalkan kaum-kaum yang berbeza. Kerana kita mengambil konsep integrasi. So, perpaduan belum lagi, tapi kita sudah ada detik-detik perpaduan yang kita panggil sebagai kesepaduan. Yang mana kita boleh menerima perbezaan antara satu sama lain, tetapi ada gap, ada defisit dia. Iaitu defisitnya ialah perkara-perkara yang bersifat perkauman. Dan itu perlu dikuatkan dengan istilah lain. Dan juga tengah dilakukan oleh pusat kajian di UKM.
kitab oleh Profesor Dr. Syamsul Amri. Bagi saya dia inilah ideolog dan juga orang yang sangat perlu ditengahkan dalam isu ini. Iaitu dengan mengenangkan kita panggil sebagai penyatu paduan. Kita dah tahu kita tak ada perpaduan, tapi kita ada kesepaduan. Kita boleh bersama dan kita ada perbezaan. Tapi kita nak feeling tegak, kita ada kena konsep penyatu paduan. Dan penyatu paduan ni apa? Ialah melalui dasar-dasar kerajaan. Contohnya melalui akta hasutan. Maknanya mana mereka yang tidak yang menyatakan perkara yang hatred offensive, yang terlalu keterlaluan, yang menyentuh sensitif agama dan kaum, perlu dikenakan tindakan. Itu ialah kaedah untuk kita fill the gap, defisit yang berlaku dalam masyarakat kita. So itu satu benda yang reality. So kita sudah ke arah untuk bersatu, tapi masih ada lagi ruang-ruang defisit yang perlu kita tangani. Dan ke mana lalu tuju negara kita sebenarnya ke depan ni dalam isu perkauman, isu perpaduan. So Malaysia tidak akan maju sekiranya perpaduan nasional itu tidak terbentuk. Dan malah Tun Abdul Razak apabila melancarkan dasar ekonomi baru, apabila berlakunya krisis berdarah, peristiwa berdarah 13 Mei dan diwujudkan DEB adalah dengan tujuan untuk memastikan pembangunan negara dipacu atas dasar perpaduan nasional. Tapi benda ini belum capai. Tapi dalam tempoh yang panjang, dulu kita panggil sebagai stable tension atau tension stable, saya tak tahu. Tapi sekarang ini kita panggil sebagai negara yang aman. So kita masih boleh membangun. So dasar-dasar dalam DEB itu pun dari segi perkongsian ekonomi, dari segi sudut jarak kekayaan antara kaum itu telah berjaya dikurangkan. Dan dari segi sudut pencapaian kita, dari segi sudut DEB, dari segi sudut ekonominya hampir berjaya. Tapi dari segi sudut kaum kita actually slow and steady. Itu saya rasa yang saya boleh letakkan. Bila Saudara Rahman sebut tentang detik-detik, kita menuju ke detik-detik, 63 tahun kita sudah merdeka. Detik-detik itu masih lagi tidak bertemu penghujungnya. Ini adalah satu perkara yang hakikat. Kita tak boleh nak nafikan. So, isu perkauman masih jadi isu yang besar dalam masyarakat kita. Tapi ada benda yang kita boleh bersatu, kita akan bersatu. Saya rasa ramai yang saya panggil sebagai semua kaum di Malaysia tahu bahawa kunci untuk kita gerak ke depan ialah dengan bersatu padu. So, ada yang ingin melihat kepelbagaian ini sebagai satu aset terbesar. Ada yang juga mahu melihat bahawa perbezaan kepelbagaian ini sebagai satu benda yang perlu diserang. So, untuk anak muda seperti kita, dan saya rasa ramai di kalangan rakyat Malaysia mahu melihat Malaysia ini aman, mahu melihat Malaysia ini ke depan, dan untuk membentuk satu negara yang maju, syarat utama sebuah negara untuk maju ialah apa? Kestabilan sosial dan politik. Itu kunci yang paling asas. Tidak ada negara yang boleh hebat ekonominya tapi dari segi sudut sosial, dari segi perpaduan jatuh. Tak, dia mesti sentiasa seiringan. Baik, bila sebut tentang kehebatan sebuah negara itu ada kestabilan tiga politik, sosial, ekonomi itu. Kalau kita lihat tadi sebenarnya pun sebut dibandingkan dengan negara lain di sekitar Asia ni, Indonesia, Singapura, Vietnam dan sebagainya. Negara-negara ini kebanyakan sudah mengamalkan negara yang satu bangsa. Tidak ada lagi perpecahan etnik dan sebagainya. Okay. Dan kita lihat ada beberapa tangga kejayaan tu mereka mengatasi kita. Dan kalau kita katakan kepelbagaian itu satu keunikan, satu kelebihan, satu yang kita banggakan, kita boleh lihat banyak laporan yang Malaysia tercatat antara negara yang dilaporkan mempunyai kes-kes kebencian di antara kaum, perpecahan di antara kaum itu yang tinggi berbanding negara-negara sekitar kita. Baik. Very good question. Soalan yang sangat bagus. Kita kena faham bahawa Malaysia ini dibina atas sejarahnya panjang. Abang-abang kita yang disebutkan oleh saudara Tun Tan Chen Loh, Tunku Abdul Rahman dan sebagainya. Muka abang tu atuk moyang lah tu. Moyang lah. Saya panggil abang biar rasa muda sikit. Kita tak boleh nak ketepikan sejarah. Ini yang kita panggil, kalau kita ketepikan sejarah, ketepikan apa yang telah dipersetujui
oleh setiap kaum di Malaysia sebagai syarat asas untuk Malaysia merdeka. Kita telah menipikan wasiat yang besar. Tapi tidak ada benda yang mustahil. Kita boleh mengubah efek. Contohnya disebutkan tadi adalah sekolah vernacular. Sekolah vernacular itu disebut di dalam perlembagaan, disebut di dalam perjanjian kontrak di antara kaum untuk mengekalkan dari segi sudut bahasa, sudut sekolah dan sebagainya. So, bagi saya hampir mustahil untuk dihapuskan sebab ia akan ibaratnya menghangatkan api dalam sekam tu. Why not instead of kita nak matikan, kita perkasakan sebagai contoh sekolah wawasan, sekolah kebangsaan. Tak perlu sebab benda ni kita dah terima. Abang-abang ataupun macam saudara Fakrul kata, moyang-moyang kita dah terima. Dia dah terima, inilah perbezaan yang perlu kita kekalkan. So kalau kita nak bercakap dalam soal ni, kita sebenarnya hanya mencuba untuk menimbulkan api lagi. Bagi saya, kekalkan. Apa yang kita perlu ialah untuk perkasakan. That's why kerajaan dari segi sudut dasarnya tidak akan memberi peruntukan kepada sekolah vernacular sekiranya mereka tidak adaptasi kurikulum kerajaan. So private school yang tidak mengadaptasi kurikulum kerajaan tidak akan dapat peruntukan. Tapi dalam perlembagaan kita disebut dari segi soal kebangsaan dan juga sekolah vernacular. Tapi ada juga sekolah-sekolah lain yang tidak ada dalam perlembagaan, yang tidak ada dalam konsensus pun. Sekolah internasional, berlambak sekolah internasional, sekolah terbangsa. Berbanyak sekolah jenis agama yang tidak disebutkan dulu pun. Adakah bila kita bercakap soal penyatu paduan ini untuk satu aliran ni, adakah kita sanggup untuk orang Melayu sebagai contoh, sanggup untuk memendamkan sekolah agama dan tubuh pada satu arah? So dia perlu ada give and take dan juga perlu ada satu orang kata nak kanan, kiri pun kena bersedia untuk berkorban. Baik, Malaysia ini dibentuk atas kepelbagaian. Kalau kita fikir satu kaum saja, memang sampai bila lah, sampai kiamat lah kita takkan masih di. Tapi walaupun kita punya kepelbagaian yang ada sekarang ini, dan kita pun dikatakan bergaduh dan sebagainya, tapi negara Malaysia jauh lebih baik daripada negara lain. Sebagai contoh, walaupun Thailand telah mengamalkan dasar asimilisasi dan sebagainya, dan Indonesia, tapi kalau kita lihat sewaktu pertukaran kerajaan pada PRU 14 lalu, Malaysia adalah satu-satu negara yang kita berlaku pertukaran kerajaan dengan penuh aman. Tidak ada tumpah darah, tidak ada pergaduhan. So, Malaysia is the only one. So, kalau kita nak, walaupun kita berbeza dari segi sudut kaum, tapi dari segi sudut apa yang kita boleh banggakan, kalau tengok di social media, dia berani tulis je lah, inilah babi lah, bodoh lah, apalah, segala perkauman yang disebut dalam social media. Tapi bila berdepan, dia tidak akan berlaku yang kita harapkan, pertumbuhan seperti mana 13 Mei. Sebab Malaysia ni dari segi ayat dia, di kalangan kita ni mungkin berani cakap, tapi bila nak buat perkara yang lebih dahsyat hingga sampai pertumpahan darah, diorang ada akal, diorang ada pemikiran untuk mengelakkan itu semua itu berlaku. Ya, baik. Saya ingin ulas sedikit. Ya, sila. Perkara yang diperkatakan oleh saudara Ahmad Rattan tadi berkenaan dengan give or take, sekolah kebangsaan dan sekolah vernacular. Bagi saya perlu kita perincikan semula kenapa kaum Cina memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah vernacular. Pertama sekali kita perlu lihat banyak kajian telah dilaksanakan berkenaan dengan sekolah vernacular, dan kebanyakannya memperlihatkan keputusan yang sama, iaitu kaum minoriti memilih untuk menghantar anak mereka ke sekolah vernacular atas dua sebab. Pertama adalah persepsi bahawa prestasi sekolah vernacular adalah lebih baik daripada sekolah kebangsaan. Kedua adalah kerana mereka takut bahawa anak-anak mereka akan melalui proses islamisasi terpaksa, ataupun mereka dipaksa untuk menghilangkan budaya mereka dan mengambil budaya-budaya Islam ataupun budaya-budaya Melayu. Jadi sebagai sebuah kerajaan, tidak kisahlah kerajaan apa sekalipun, pihak kerajaan perlu untuk meneliti persepsi-persepsi di kalangan golongan minoriti ini. Persepsi berkenaan dengan
persepsi berkenaan dengan prestasi perlu diperlihatkan semula, perlu memastikan bahawa prestasi sekolah kebangsaan berdasarkan data-data yang boleh didapat oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan, untuk menutup persoalan-persoalan sama ada sekolah vernacular itu lebih baik daripada sekolah kebangsaan ataupun sebaliknya. Dan berkenaan dengan Islamisasi, kita perlu sentiasa sensitif di dalam sekolah kebangsaan ataupun sekolah-sekolah apa sekalipun untuk memastikan bahawa kesepaduan kaum itu terjaga dan tiada mana-mana pihak yang becomes a victim, cultural victim daripada sistem persekolahan kita. Itu persepsi. Kemungkinan persepsi itu datang daripada gosip ataupun kemungkinan ianya datang daripada fakta. Yang penting adalah kerajaan persekutuan untuk memastikan, untuk menutup persoalan-persoalan yang kian berbangkit tahun demi tahun. Itu pendapat saya. Okey. Bila Saudara Naim sebut tentang ketakutan Islamisasi secara terpaksa. Saya tertarik dengan topik tu, dengan ulasan tu. Bila kita kata takut mengelakkan di menghadapi Islamisasi secara terpaksa, menyebabkan mereka memilih untuk pergi ke sekolah vernacular dan membuka sekolah vernacular. Bagaimana pula kalau kita nak menjawab, ada juga sekolah-sekolah mubaligh, sekolah yang berlatar belakangkan agama-agama lain sebagai Islam, membuka juga sekolah dan juga anak-anak daripada golongan masyarakat Muslim menghantar anak ke situ. Mereka adakah tidak menzahirkan, tidak mendatangkan kebimbangan, kristenisasi ke budanisasi ke kepada saya rasa anak-anak mereka? Ketakutan, kepaksaan budaya itu sentiasa wujud. Tetapi ianya tidaklah wujud secara besar-besaran. Jadi saya rasa jika ada anak-anak Islam yang mahu sertai sekolah vernacular ataupun anak-anak Kristian ataupun Buddhis yang mahu untuk hantar anak-anak sekolah agama misalnya, bagi saya itu adalah yang terbaik. Itu dapat merapatkan jurang perkauman di negara kita. Tetapi jika terdapat persepsi bahawa perkara itu berlaku di dalam sekolah kebangsaan, itu membimbangkan. Membimbangkan sama ada sekolah kebangsaan kita betul-betul mempunyai masalah ataupun ianya menyebabkan kebimbangan bahawa terdapat persepsi yang salah berkenaan dengan sekolah kebangsaan kita. Jadi kerajaan perlu memastikan bahawa persepsi itu dapat dicantas menggunakan data dan fakta yang betul dan yang tepat. Ya. Jadi saya nak bertanyakan persetujuan Saudara Naim. Adakah bersetuju bila ada pihak yang mendesak ataupun menggerakkan usaha untuk menutup sekolah vernacular, dan akan ada satu pihak daripada penyokong vernacular pula akan menuntut supaya sekolah agama juga ditutup, kerana dia akan jadi satu ancaman, kerana katakan sekolah vernacular itu dibuka sama juga dengan sekolah agama dibuka. Adakah bersetuju akan ada penentangan yang sama? Saya setuju ada kemungkinan besar bahawa akan ada penentangan yang sama. Tetapi oleh sebab itu apa-apa kerajaan sekalipun perlu sentiasa bersikap bijaksana di dalam membuat dasar. Kerajaan boleh bertukar, tetapi apa-apa kerajaan pun tidak akan tahan lama jika mereka tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Jadi kerajaan perlu teliti semula. Jika betul ada usaha-usaha untuk menutup sekolah vernacular, mereka perlu mendapatkan pendapat golongan akar umbi rakyat Malaysia, kaum Melayu dan kaum Cina. Kita perlu ingat, kaum minoriti adalah 6 hingga 7 juta jika saya tidak silap. Penduduk di dalam Malaysia itu adalah jumlah yang amat besar sekali. Kita tidak boleh menutup, kita tidak boleh mendiskriminasikan jumlah besar rakyat Malaysia sebegitu saja. Kita perlu lihat, walaupun demokrasi ini majority rule, tetapi kita perlu bijaksana di dalam membuat dasar-dasar negara untuk memastikan bahawa kepentingan semua pihak terjaga. Tetapi bagi saya, kerajaan Perikatan Nasional buat masa ini, saya tidak nampak usaha-usaha yang serius untuk menutup sekolah vernacular. Mungkin ada kenyataan daripada beberapa pihak, itu mungkin kenyataan peribadi ataupun mungkin aspirasi sesetengah golongan daripada dalam kerajaan ataupun kementerian. Tetapi bagi saya itu tidak mencerminkan aspirasi kerajaan persekutuan itu sendiri. Dan jika kerajaan ingin membuat keputusan-keputusan berikut, mereka perlu pasti bahawa mereka mendapat
pendapat yang menyeluruh daripada seluruh rakyat Malaysia. Kerana dasar-dasar kerajaan perlu mencerminkan aspirasi rakyat. Okey, baik. Satu isu yang kalau kita bincangkan vernacular ni, satu isu yang mampu menghangatkan keadaan. Baik, sebelum kita kepada perbincangan lanjut, sekali lagi kita buka peluang kepada kawan-kawan kita di penonton-penonton di talian untuk meninggalkan soalan, pandangan ataupun cadangan yang kita boleh kongsikan bersama pada malam ini dengan tajuk kita 63 tahun merdeka di mana Malaysia. Jadi, baik, Cikgu Ahmad, bila antara kepelbagaian kaum ini, satu topik yang agak yang memang tidak boleh kita pisahkan adalah jurang ekonomi di antara satu-satu kaum. Dan setiap kaum itu mengatakan pembahagian ekonomi itu tidak adil di Malaysia ini. Kalau kita lihat contoh, Melayu kata perniagaan dikuasai oleh China. Tapi China pula mengatakan tidak diberi keadilan bila ada kuota-kuota tertentu untuk masuk ke universiti awam dan sebagainya. India pula tuntutan yang lain juga. Jadi bagaimana jurang ekonomi itu benar ke berlaku begitu? Baik, terima kasih moderator. Kalau kita rujuk pada laporan, sebab bila kita nak cakap berkenaan dengan soal ekonomi apapun sekalipun, perlu bersandarkan pada fakta yang dikeluarkan oleh badan yang bebas. Saya mengambil laporan perangkaan daripada DOSM ataupun Jabatan Perangkaan Malaysia, yang dia baru-baru ini telah keluarkan satu laporan survey HIS, Household Income Survey. So dalam laporan tersebut telah dinyatakan tentang soal income share dari segi sudut kaum, dari segi sudut bandar dan luar bandar dan sebagainya. Kalau saya boleh simpulkan dengan ringkas laporan tersebut dari segi sudut menurut soalan moderator, ialah dari segi sudut perkongsian ekonomi. Kalau kita tengok dari segi sudut T20, B40 dan M40, dalam tempoh yang latest melalui laporan tersebut pada 2019, perkongsian kek ekonomi kita itu semakin lama dikongsi oleh golongan T20, dan ianya dari segi sudut trendnya semakin parah. Manakala dari segi sudut di antara kaum, kita dapat lihat gap antara Melayu dan Cina masih lagi melebar. Dan in fact dari segi sudut kita panggil Gini inequality, Gini inequality ni sebagai pengukur antara yang kaya dan miskin, ataupun yang daripada yang miskin ataupun berkaum antara kaum. Dari segi sudut antara miskin dan kaya, pencapaian terbaik kerajaan ataupun Malaysia ialah pada tahun 2016, yang mana ketika itu Datuk Seri Najib telah melaksanakan pelbagai polisi yang bersasarkan kepada golongan B40. Dan pada ketika itu pencapaian Malaysia adalah pada paras di bawah paras 0.4, di dalam 0.39 something. Dan untuk mengetahui sama ada Gini itu baik atau tidak, United Nations Habitat telah meletakkan di mana apa-apa pun yang bawah 0.4 adalah baik. Di atas 0.4, 0.4 ni adalah pada keadaan yang worse. So pada tahun 2019 kita telah kembali di atas 0.4 trend tu 0.4 balik. So bukan sekadar dari segi sudut perkongsian ekonomi, dari segi sudut kaum pun kita ada masalah. Dan lagi parah ialah perkongsian ekonomi di antara kita panggil sebagai intra kaum Melayu, sebagai contoh Melayu dan Melayu, dari segi sudut Gini coefficient tu ataupun dari segi jurang ekonomi itu makin baik. Tapi dari segi jurang ekonomi di kalangan kaum Cina dan kaum India semakin parah. So maksudnya apa? Selalu kita cakap bahawa Melayu je yang miskin. Actually tidak. Cina, India pun juga miskin juga. Ada yang miskin. Cuma kita selalu melihat pada kelompok majoriti yang besar. Dan itu dari segi sudut kaum Cina. Gap antara kaum Cina dan kaum India juga masih melebar. Melayu dan Cina juga masih melebar.
Walaupun kita telah lebih baik daripada era kemerdekaan dengan sekarang, kita jauh lebih baik, tapi gap itu masih berlaku dan merisaukan. Tentang soalan yang juga dilontarkan oleh moderator ialah tentang China menguasai ekonomi. China masih marah tentang soal special quota dalam treatment kerajaan. Dan ini juga antara isu yang dibangkitkan dalam sewaktu dasar ekonomi baru itu diluncurkan, ialah tentang isu perkongsian ekonomi. Apabila 13 Mei telah berlaku, saya terpaksa patah balik pada sejarah, kerana sejarah inilah mengajar semua kaum untuk duduk semeja, bahawa apa pun perbezaan yang kita ada, kita cuba nak resolvekan. Antaranya adalah melalui dasar ekonomi baru. Ketika 13 Mei itu berlaku, isu adalah isu pendidikan, isu ekonomi dan isu budaya. So kerajaan telah mengambil dasar dari sisi sudut ekonomi dan dari segi sudut pendidikan. Dan sekarang ini kalau kita lihat, walaupun perkongsian dari segi penguasaan ekonomi itu adalah mungkin tidak ada lagi mana-mana kajian yang terperinci yang mengatakan bahawa Malaysia ini dikuasai ekonominya oleh China secara empirical, tapi dari segi sudut perkongsian ekonomi kaum Bumiputera, Melayu dan Bumiputera, dari segi perkongsian ekonomi adalah jauh lebih baik pada tahun 70-an. So kita dah moving a lot better dari segi sudut penguasaan ekonomi. Dan dari segi sudut lompang-lompang kerajaan, saya rasa ini yang kerajaan perlu lakukan ialah bagaimana bukan sekadar hanya untuk bagi cash handout, bukan sekadar hanya perlu bagi one off punya policy, tapi kita perlu ada satu kaedah, khususnya bila COVID-19 ni melanda Malaysia. Saya boleh katakan hampir semua industri terkesan, dan industri yang paling terkesan di Malaysia ialah industri pelancongan. Dan untuk pengetahuan semua penonton dan kita juga, ialah ramai pengusaha-pengusaha pelancong ini ialah segi sudut pelancongan ini kebanyakan ialah daripada kaum Melayu dan Bumiputera, khusus Sabah dan Sarawak, yang hanya bergantung dari sudut pelancongan. So impak COVID-19 ini sangat terkesan pada golongan luar bandar dan juga di kalangan kaum Melayu dan Bumiputera. Bila kata Melayu ni dan Bumiputera, Melayu dan juga Bumiputera Sabah dan Sarawak. Dan bila COVID-19 ini telah melanda, bila kita tengok dasar yang kerajaan berikan ialah seperti geran untuk pinjaman, contohnya sebagai Encik Kia dapat lebih kurang RM3,000. Tapi RM3,000 yang kerajaan telah keluarkan itulah one off. Apa yang kita perlukan ialah satu dasar yang konsisten, yang bersifat bulanan, supaya ianya boleh betul-betul memastikan Makcik Kia boleh hidup dalam tempoh COVID ini melanda. Selagi mana COVID ini berlaku, selagi mana kita punya pintu tidak dibuka, selagi itulah industri pelancongan tidak akan boleh dipulihkan sepenuhnya. So kerajaan perlu fikirkan untuk, walaupun ya kita dari segi sudut pendapatan kerajaan memang terjejas teruk, tapi sekarang ini ialah bukan masa untuk berjimat, ialah masa untuk kita perbelanjaan defisit. Kita kena bukan berjimba tu istilahnya bukan berjimat, lawannya berjimba lah kan. Berjimat maknanya boros. Tapi istilahnya bukan boros, istilahnya ialah berbelanja lebih daripada kekuatan yang kita ada. Kita boleh masih keluarkan bond dari pasaran tempatan dengan tujuan untuk memulihkan Makcik Kia ni lah. Baik. Kalau kita bagi one off dia tidak habis. Saya rasa setakat itu. Baik, mungkin bila Saudara Amar sebut kaitan dengan data-data analisa dan sebagainya itu, di atas paper ataupun di atas kertasnya bila dibentangkan, kita akan melihat ekonomi berada dalam di antara jurang kaum itu berada dalam keadaan yang stabil ataupun yang agak baik di Malaysia ini. Tapi itu di atas kertas. Tapi realiti yang dihadapi oleh masyarakat di luar sana, mungkin tidak semua mampu membaca data-data, nombor-nombor naik dan turunnya dan sebagainya. Tapi masyarakat terutama di luar bandar melihat wajah ekonomi itu berlakunya ketidakadilan, ketidakseimbangan itu. Bagaimana kita, mungkin kita boleh membentangkan data, dalam masa yang sama, bagaimana kita nak menampakkan, mewajahkan data itu betul-betul
berada di dalam dunia realiti masyarakat di luar? Soalan tu susah sebenarnya. Sebab data ni lah yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan ialah data yang bersifat rawak untuk semua lokaliti di Malaysia. So biasanya data ni tidak akan menipu kita. Cumanya kita yang kena menipu diri kita, yang bias kepada pendapat kita, lalu kita mengeluarkan pendapat tersebut. Dari segi sudut apa yang dikeluarkan oleh laporan HIS itu ialah benar isu ketidakseimbangan ekonomi di antara kaum itu masih berlaku, tidak boleh dinafikan. That's why kerajaan masih lagi mengekalkan dasar affirmative action, dasar mengekalkan kuota bumi putera. Sebab ini juga antara benda yang dipersetujui oleh semua kaum sewaktu era kemerdekaan dahulu. Dan juga bila Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia pada tahun 63 pun dengan mengangkat status Melayu itu kepada status Melayu dan bumi putera. Sebab Sabah dan Sarawak dari segi sudut ekonomi jauh ketinggalan juga. So tentang kalau luar bandar dan bandar pun tak boleh disamakan, sebab cost of living, kos hari hidup di luar bandar ni berbeza dengan kos hari hidup di bandar. Dengan gaji 2,000 di bandar, anda sudah dikenal pasti sebagai B40, miskin dan tak mampu nak hidup bila anak ramai, ataupun anak dua pun dah dengan sewa dan sebagainya. Tapi dengan gaji 2,000 di kampung, beban dan juga persekitaran itu berbeza. So tak boleh disamakan secara terus. Saya rasa ya, itu respon saya. Baik, Saudara Naib, rentetan daripada apa yang Amar tersebut, pada pandangan polisi kerajaan hari ini ataupun kerajaan Perikatan Nasional atau apa, whatever lah apa namanya Perikatan Nasional lah kan ada cara Kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Okey. Pada pandangan Saudara Naim, adakah polisi hari ini kita lihat macam pelbagai inisiatif diumumkan, terutama dalam suasana COVID-19 ni, adakah berada di satu landasan yang membela ekonomi rakyat di luar? Bagi pendapat peribadi saya bukan spokesperson kerajaan untuk jawab soalan ni dengan penuh terperinci. Tapi berdasarkan pendapat saya, Kerajaan Perikatan Nasional dan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan dasar-dasar yang betul dari aspek ekonomi. Kenapa saya cakap begitu adalah kerana kalau kita lihat seperti yang diperkatakan oleh saudara Ahmad Atan sebentar tadi, COVID-19 telah mengubah lanskap ekonomi negara. Kita boleh lihat selama hingga 3 hingga ke 6 bulan selepas PKP dilaksanakan, Perintah Kawalan Pergerakan, kebanyakan daripada sektor-sektor ekonomi, bukan sahaja pelancongan, terhenti. Dan itu mengakibatkan banyak syarikat-syarikat, sama ada kecil, besar ataupun sederhana, yang terjejas. Ada yang terpaksa membuang pekerja, ada yang terpaksa mengurangkan kos operasi, ada yang terpaksa tutup, ada yang terpaksa bankrupt, ada yang terpaksa mengambil hutang baru. Dan apa yang mereka perlukan adalah pakej rancangan ekonomi. Dan kita lihat Malaysia bukanlah satu-satunya negara yang telah mengisytiharkan pakej rancangan ekonomi. Kita lihat dia berlaku di seluruh dunia. Tetapi apa yang istimewa berkenaan dengan kerajaan Malaysia adalah mereka telah mengumumkan sebuah pakej rancangan ekonomi yang di antara paling terbesar di dalam dunia, sejumlah sebanyak 295 bilion. Dan itu adalah, bagi saya, tidak silap saya, adalah kedua yang paling terbesar di dalam dunia. Dan itu adalah suatu perkara yang bagi saya amat menakjubkan sekali, memandangkan ketika itu Kerajaan Perikatan Nasional baru sebulan 2 hayatnya, baru sahaja muncul dan mereka berani dan mereka dapat untuk mengeluarkan pakej rancangan ekonomi sebesar itu. Dan bagi saya, jika kita lihat daripada arah ataupun daripada lakaran ekonomi, pelan ekonomi yang telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini, kita boleh lihat bahawa ada penekanan kepada 3 aspek. Pertama adalah pemulihan ekonomi seperti yang saya kata tadi dengan mengadakan pakej rancangan ekonomi. 295 bilion telah diperuntukkan dan kerajaan sekarang ini telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka bersedia untuk memperuntukkan lebih banyak pakej rancangan ekonomi jika diperlukan. Dan kedua adalah berkenaan dengan kemakmuran bersama.
Seperti kejurangan ekonomi yang panelis Saudara Ahmad Rattan sebut sebentar tadi, itu juga adalah salah satu penekanan penting yang dibuat oleh kerajaan. Itu adalah penekanan yang kedua, iaitu dilaksanakan di bawah dasar wawasan kemakmuran bersama yang ditadbirkan oleh Majlis Tindakan Ekonomi. Jadi itu adalah salah satu daripada inisiatif kerajaan menggunakan slogan prihatin untuk menunjukkan bahawa kerajaan hari ini bukan sahaja menitik beratkan GDP ataupun menitik beratkan penumbuhan ekonomi walaupun bencana itu telah berlangsung, tetapi yang paling penting adalah untuk memastikan bahawa setiap rakyat Malaysia dapat a piece of the cake. Dan kalau kita lihat inisiatif seperti ini bukan retorik semata-mata, kerana kita lihat ada sebuah penekanan terhadap membela kebajikan golongan yang memerlukan. Seperti baru-baru ini telah dikeluarkan satu cadangan oleh Perdana Menteri sendiri untuk meningkatkan bantuan bulanan yang disalurkan melalui Jabatan Kebajikan Malaysia daripada 200 hingga 300 ringgit sebulan sehingga 1000 sebulan. Itu adalah satu peningkatan yang amat drastik sekali bagi saya, dan saya pasti jika ianya dapat dilaksanakan dalam masa terdekat, ianya akan dapat mengubah nasib banyak ramai B40 Malaysia di luar sana, dan ianya juga dapat akan membantu membangunkan ekonomi Malaysia, kerana rakyat Malaysia kebanyakan akan mempunyai, terutamanya yang memerlukan, akan mempunyai kuasa pembelian yang lebih besar daripada sebelum ini. Itu aspek yang kedua. Dan aspek yang ketiga yang tidak kurang pentingnya adalah aspek pemerkasaan Bumiputera. Kalau kita lihat, Kerajaan Perikatan Nasional telah menggariskan aspek ketiga yang diberi penekanan adalah untuk memastikan agenda Bumiputera menjadi agenda nasional. Dan bagi saya itu amat penting sekali, kerana kita tidak boleh hidup di dalam sebuah negara yang majoritinya, kaum yang majoriti tinggal di dalam keadaan yang daif. Seperti Perdana Menteri sebelum ini pernah katakan, ekonomi tidak kuat, betulkah orang Melayu ini tuan? Kan, mengikut terminologi yang selalu digunakan, iaitu ketuanan Melayu. Jadi itu adalah salah satu daripada aspek yang akan ditekankan oleh kerajaan persekutuan, dan saya pasti ianya akan dapat melakarkan masa hadapan yang lebih baik buat kita semua. Baik. Bila tadi Saudara Naim sebut Malaysia antara negara yang tertinggi bila memperkenalkan pakej rancangan ekonomi menghadapi COVID-19 tu, dan kalau dibandingkan dengan negara lain. Tapi kalau kita lihat, Malaysia ni sebuah negara yang kecil. Ekonominya pun bukanlah mempunyai kuasa ekonomi yang besar berbanding negara-negara besar yang lain. Bahkan kalau dibanding dengan Singapura pun mungkin kita masih di bawah. Tapi bila boleh kerajaan mengumumkan berbagai inisiatif dengan jumlah pembelanjaan yang sangat besar, ada mungkin setengah pemerhati politik di luar sana beranggapan ini adalah sekadar gula-gula politik untuk menarik sokongan dan sebagainya. Kita tahu isu-isu yang berlaku dalam suasana awal COVID itu, peralihan kepimpinan dan sebagainya. Pandangan bagi saya, gula-gula politik itu persepsi bahawa pakej rancangan ekonomi yang sebegitu besar itu adalah gula-gula politik bagi saya tidak relevan, memandangkan pilihan raya bukannya akan berlaku pada bulan Februari ataupun Mac ketika itu. Jadi tiada keperluan untuk mengeluarkan gula-gula politik, dan bagi saya itu adalah suatu perkara yang amat menjengkelkan sekali untuk mengatakan bahawa pakej rancangan ekonomi yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk membantu golongan yang memerlukan sebagai gula-gula politik. Kerana kita lihat ianya banyak memberi impak yang positif kepada mereka yang paling memerlukan ketika negara melalui bencana COVID-19 yang tidak pernah lagi dilalui oleh negara kita ataupun negara-negara lain sebelum ini. Jadi persepsi bahawa itu gula-gula politik bagi saya tidak relevan. Dan pakej rancangan ekonomi, saya perbetulkan sedikit, memang negara kita yang kecil, tetapi pakej rancangan ekonomi kita besar berdasarkan purata KDNK. Jadi berdasarkan saiz negara kita, pakej rancangan ekonomi kita adalah yang antara terbesar. So dia mengikut KDNK. Jadi itu tidak bermakna bahawa dari segi jumlahnya pakej rancangan ekonomi adalah kedua yang paling besar di dalam dunia, tetapi ianya menunjukkan bahawa di antara semua
kemakmuran ataupun semua kebolehan ekonomi yang kerajaan ada, mereka memperuntukkan lebih banyak daripada negara-negara lain. Jadi bagi saya itu adalah tindakan yang tepat dan alhamdulillah ianya dapat membantu sebilangan besar rakyat Malaysia. Baik, kita ada soalan daripada penonton kita, iaitu soalan kepada dua panel. Sebut tentang merdeka, katanya, adakah sepatutnya PLKN dan BTN patut dibuka semula? Adakah program ini, seumpama ini lebih mengeratkan perpaduan kaum dan menerapkan semangat patriotik? Ahmad dah. Bagi saya PLKN dan juga PLKN khususnya, BTN satu perkara yang berbeza dengan PLKN. Bagi saya PLKN adalah satu program kerajaan yang perlu diperkasakan semula ataupun perlu dihidupkan semula. Sebab bagi saya ini adalah platform, because di sekolah kita telah ada pelbagai aliran mengikut kaum dan sebagainya, dari India, China dan juga agama. Kita kurang tempat berinteraksi, kita sebagai meeting point. Tempat interaksi dan meeting point inilah yang kerajaan perlu wujudkan tambahan dengan tujuan supaya kaum Cina, India, Melayu khususnya, yang mungkin tidak pernah mengenali antara satu sama lain, dapat berinteraksi dan bekerjasama dan boleh hidup dalam satu tempat yang sama di bawah satu program yang kita panggil sebagai PLKN. Dan bila saya baca tentang dasar tentang kenapa PLKN ini, saya rasa sangat murni. Cumanya apabila kerajaan Pakatan Harapan telah memerintah, ia telah dimansuhkan dan saya tidak tahu apa yang jadi. So kita telah kehilangan satu program yang sangat baik dari sudut itu. Dan soal Biro Tata Negara, saya rasa kita sepatutnya dalam keadaan yang ada ini, kerajaan perlu fokuskan pada satu program yang berimpak tinggi dan kita fokus pada dana padanya satu. Dan juga sebab PLKN ini dia lebih murni niatnya dan juga lebih aktivitinya itu juga tidak terlalu politikal berbanding dengan Biro Tata Negara yang kita telah kerap kali ditekankan sangat terdedah kepada penyalahgunaan dari segi sudut function itu. Tapi PLKN saya percaya dari segi sudut sifatnya dan juga segi sudut tujuannya perlu dikekalkan dan juga perlu dilaksanakan semula. Dari ni, jawab soalan. Okey, bagi saya program PLKN dan program BTN, saya tak pernah pergi kepada dua-dua program secara peribadi, jadi saya tidak boleh katakan dengan terperinci. Tetapi bagi saya apa-apa program yang ingin dilaksanakan, jika ianya dapat memastikan bebas daripada pengaruh politik, ianya patut dilaksanakan. PLKN bagi saya, walaupun bagi bagi objektif perpaduan tu, bagi saya itu sedikit artificial, kerana apakah 3 bulan boleh lakukan atau 6 bulan boleh lakukan terhadap persepsi perkauman satu-satu individu. Mungkin boleh, tetapi mungkin tidak banyak. Tetapi untuk membentuk jati diri, untuk membentuk semangat patriotisme, untuk membentuk negara, rakyat-rakyat Malaysia yang mementingkan, yang sayang akan negara, bukan sayang kibar jalur gemilang setahun sekali, tetapi sayang untuk sanggup berkorban masa dan tenaga untuk memajukan negara. Bagi saya itu amat penting sekali untuk kita terapkan di kalangan anak muda hari ini. Baik. Kita bincang tentang ekonomi, tentang masyarakat. Dalam kepelbagaian kaum, kepelbagaian diversiti di Malaysia itu, kita juga ada kepelbagaian parti. Malaysia ni kalau mungkin yang masuk bertanding pilihan raya tu paling-paling banyak pun 9 penjuru. Mungkin paling-paling banyak pun 10. Tapi sedangkan kalau kita ikut pertubuhan pendaftar ni, pertubuhan politik yang berdaftar sangat banyak sebenarnya. Tinggal lagi aktif ataupun tidak. Bahkan satu parti amanah juga adalah pengambil alihan daripada sebuah parti yang lama, yang pernah diwujudkan satu masa dulu dan mati. Tapi diambil, dibina dan dinamakan semula dengan nama Parti Amanah. Baik, sebagai salah seorang pimpinan sayap Parti Amanah, salah satu sayap pimpinan Parti Amanah, mungkin saudara Amar melihat dalam kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama, kepelbagaian masyarakat di Malaysia ini, ada satu dasar dipegang oleh Parti Amanah, inklusif. Mungkin inklusif itu melihat kepada kepelbagaian itu. Tetapi sejauh mana, macam bunyi nakal sikit, pembuktian inklusif itu. Setakat ini kita boleh tanya, dan saya yakin Naim pun setuju, jika kita boleh katakan inklusifnya amanah itu masih tidak teruji. Dan mungkin sebahagian ahli amanah pun masih tidak faham
benda inklusif yang dimasukkan oleh Parti Amanah itu? Baik, terima kasih moderator. Kalau kita tengok dasar inklusif yang Amanah cuba bawakan, kalau kita juga tengok parti-parti lain yang juga mengangkat dasar multiracial, inklusif dan sebagainya, bagi saya tidak ada mana-mana satu parti pun yang boleh membuktikan bahawa komposisi kaum di dalamnya adalah seimbang seperti mana yang diharapkan dari segi sudut inklusiviti, multiracial dan sebagainya. Dari segi kepelbagaian kaum tu ada, PKR ada, DAP ada, dan paling terdekat adalah Bersatu. Amanah dah laksanakan. Tapi dari segi, kalau kita lihat inklusiviti itu apa? Adakah inklusiviti itu hanya dilihat dari segi sudut keahlian parti, dari segi sudut pelbagai kaum? Tapi inklusiviti yang cuba digagaskan oleh Parti Amanah ialah inklusiviti dari segi sudut ideologi, dari segi sudut pendekatan, dari segi sudut dasar. Amanah secara dasarnya menerima kaum lain sebagai satu kaum yang sama dari segi sudut hak untuk mengundi kepimpinan. Kalau kita bandingkan dengan parti sejarahnya PAS, parti sejarahnya Amanah, itu PAS, mereka mengenal pasti meletakkan kedudukan bangsa kaum lain daripada kaum Melayu yang bukan Islam sebagai dilonggokkan di bawah Dewan Himpunan Penyokong. Tapi di Parti Amanah kita letakkan sama, you boleh pilih siapa pun yang you nak. Dari segi sudut dasar inklusiviti itu juga jelas dinyatakan di dalam neraca Amanah bahawa Amanah menjunjung dasar rahmat untuk semua, bukan rahmat untuk Melayu, bukan rahmat untuk setengah kaum, tapi rahmat untuk semua, daripada Perlis, Kelantan sampai ke Sabah dan Sarawak. So kita dari segi sudut dasarnya mengangkat tentang kesemua kaum. Dari segi sudut ekonomi juga kita bercakap tentang keperluan untuk mengangkat darjat manusia dari sudut ekonomi tanpa mengira kaum dan agama. Dan juga dibuktikan dalam beberapa dasar dan juga beberapa forum dan juga dasar di mana Amanah sendiri mengemudi kementerian-kementerian di dalam kerajaan ketika dahulu yang secara konsisten meletakkan dasar rahmat untuk semua ini diteruskan. Dan juga lebih besarnya kerangkanya itu bila kerajaan secara dasarnya menggagaskan dasar rahmat untuk semua itu sebagai satu dasar kerajaan, dan dikukuhkan lagi dengan memperkenalkan dasar ekonomi yang kita panggil dasar kemakmuran bersama, shared prosperity, dan juga diteruskan oleh kerajaan di bawah Tan Sri Muhyiddin kerana ia dasarnya baik. Dan saya rasa satu benda yang kita boleh puji pimpinan-pimpinan politik di dalam negara kita ialah mereka agak matang dalam segi sudut perbincangan. Contohnya dalam parlimen baru-baru ini, apabila kerajaan mengemukakan satu dasar untuk bajet khusus memulihkan ekonomi tentang apabila COVID melanda, Pakatan Harapan di Blok Pembangkang menyokong 100%. Tapi bukan sekadar menyokong, kita nak bajet itu ditambah sehingga 90 bilion ringgit. Jadi boleh dimaknakan inklusifnya Amanah itu menerima pelbagai pihak, pelbagai latar belakang untuk bersama dengan Amanah. Betul, bukan sekadar dari segi sudut keahlian. Malah kalau kerajaan punya dasar yang baik sekalipun, jika terbuka sebegitu, maka sesiapa pun boleh masuk jadi ahli dan juga boleh istihar keluar bila-bila masa. Inklusifnya, terbukanya. Betul. Itulah hak demokrasi yang telah dibukukan, yang telah digazetkan di dalam perlembagaan negara kita. Hak untuk menyertai mana-mana pertubuhan politik, hak untuk bersuara, hak untuk berbeza, hak demokrasi itu dijamin di dalam perlembagaan. Kalau mana-mana pimpinan ataupun mana-mana pun ahli parti ataupun yang tidak berparti sekalipun, mereka berhak untuk lakukan dari segi perlembagaan. Dan perbezaan yang ada berlaku dalam kepimpinan negara ini, ada benda yang berbeza tapi ada benda yang baik, kita boleh bersama. Ya. Baik. Jika kita nak persoalkan keterbukaan yang mungkin amat atas sebut berkaitan dengan Parti Amanah itu, kerana ada dasar inklusif. Saya ingat tidak ada parti lain, ataupun mungkin ada tapi tidak selalu di-highlightkan sifat inklusif itu. Tapi kita lihat pertembungan yang berlaku di dalam Amanah, seumpama berlawanan dengan dasar inklusif itu apabila beberapa insiden berlaku. Contohnya apabila mantan ketua pemuda Amanah itu keluar parti, dan
kita lihat pelbagai cercaan, pelbagai penghinaan itu berlaku kepada beliau oleh ahli-ahli Parti Amanah yang mengaku sebagai inklusif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana inklusifnya amanah itu bila diuji dengan pertembungan pahaman kebudayaan. Itu apabila mungkin ada persembahan kebudayaan yang bersifatnya kita lihat itu adalah persembahan kebudayaan. Mungkin contoh nyanyian dan tarian. Tapi akhirnya di kalangan ahli-ahli amanah itu membahaskan, ini contohnya lah, sebagai contoh perempuan yang menyanyi itu tidak bertudung, contohnya, ataupun penari kebudayaan di atas pentas itu tidak mengenakan pakaian yang menutup aurat yang sempurna. Itu menjadi perbahasan di kalangan ahli-ahli amanah. Jadi di mana sebenarnya inklusifnya Parti Amanah itu? Kalau kita menjunjung sebenar-benarnya kebebasan hak bersuara, kita juga perlu menghormati pandangan berbeza dengan orang lain. Apabila bekas Ketua Pemuda YB Yasnul daripada Titik Serong mengambil keputusan untuk keluar daripada parti, satu perkara yang pasti ialah Parti Amanah tidak mengambil apa-apa legal action, iaitu hak di segi demokrasi. Tapi pada masa yang sama, itu tidak bermaksud ahli-ahli parti, sama ada pada Parti Amanah, rakyat biasa, Pakatan Harapan, tidak boleh mengkritik tindakan apa yang dibuat oleh YB Titik Serong. Sebab itu juga hak bersuara, hak demokrasi rakyat biasa, ahli parti untuk mengkritik beliau. So, politik ini bukan sekadar hanya pada diri kita saja, tapi kita juga perlu mengamalkan konsep yang sama pada orang lain. Kita boleh kritik dia dan dia boleh kritik kita semula. Satu hal. Keduanya ialah dari segi sudut, dan dari segi sudut politik juga ialah dari sudut kita panggil manifestasi politik. Kita rasa kita punya ideologi, dari segi kita punya pendekatan, dari segi kita punya pembawaan itu sudah paling baik dan mungkin yang paling bagus di antara semua parti yang lain. Tapi yang menentukan baik ataupun tidak dari segi sudut pilihan raya parlimen kita ini ialah rakyat. Walaupun mungkin idea kita bagus dari segi sudut akademiknya dan sebagainya, tapi rakyat yang menentukan sama ada polisi itu bagus atau tidak. Rakyat yang menerima impak pada polisi itu, rakyat yang menerima impak pada dasar dan ideologi sebuah parti. So perbezaan itu akan berlaku. So manifestasi kita daripada parti akan ditentukan oleh rakyat dan ahli di bawah bagaimana mereka menerimanya. So kebebasan itu bukan terletak pada parti, ahli parti, juga pada rakyat biasa. Baik, saudara Naim, kita nak tanya soalan parti. Naim masih tidak isytihar dia parti apa. Jadi kita tidak ada soalan khusus ke parti yang baik. Baik. Jadi mungkin malam ni. Mungkin malam ni mungkin secara untuk mengumumkan. Baik, saudara Naim, kita melihat antara Malaysia ni dikenali antara Malaysia ni dikenali di mata dunia melalui jalur politik adalah melalui dua figure, iaitu Tun Dr. Mahathir dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dua figure, satu mungkin dikenali di Timur Tengah dan mungkin satu lagi figure lebih dikenali banyak dikenali di negara-negara barat. Dan berpuluh tahun Malaysia dikenali dengan dua tokoh ini. Adakah Malaysia masih lagi perlu bergantung dengan dua wajah ini, ataupun sudah masanya Malaysia ini berdiri di atas kakinya sendiri? Bukan lagi berpegang ataupun berpandukan dua tokoh figure ini semata-mata. Soalan yang amat baik, terima kasih. Bagi saya, rakyat tidak mudah lupa bahawa episod drama yang kita sedang tonton pada hari ini sebenarnya telah bermula wayangnya sejak tahun 1998 lagi. Waktu tahun 1998, Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Timbalan Perdana Menteri, berlaku pertembungan dan beliau dipecat dan akhirnya dimasukkan di dalam penjara. Tahun 2018, Tun Dr. Mahathir sekali lagi menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dikeluarkan daripada penjara. Beliau tidak menjadi Timbalan Perdana Menteri, tapi isteri beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri. Sekali lagi berlaku pertembungan dan sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat memegang jawatan Perdana Menteri. Bagi saya sudah sampai masanya rakyat memilih untuk menekan butang remote dan menukar
drama yang ditonton. Pasal drama apa pun, walaupun begitu bagus, Grey Anatomy ke, Friends ke, tetapi kalau sudah 20 tahun ia berlangsung, mungkin sudah terlalu lama. Saya rasa sudah sampai masanya di mana dinosaur-dinosaur politik seperti mereka berundur diri supaya wajah-wajah baru boleh diketengahkan untuk mentadbir negara. Tetapi saya ingin tekankan bahawa kebanyakan daripada pemimpin muda, apabila mereka mengulas isu-isu seperti ini, mereka akan mengatakan naratif-naratif ataupun retorik-retorik seperti mengatakan pemimpin-pemimpin tua patut berundur diri. Bagi saya itu tidak benar sama sekali. Dan pemimpin muda memang patut diangkat dan diketengahkan sebagai calon ataupun diketengahkan sebagai pemimpin utama pentadbir negara. Tetapi itu tidak bermakna bahawa negara kita perlu dipimpin ataupun ditadbir oleh anak-anak muda semata-mata. Kerana kita boleh lihat bahawa rakyat Malaysia ni majmuk bukan daripada segi jantina bangsa, budaya dan agama, tetapi kita majmuk daripada aspek umur juga. Kita perlu ingat bahawa kalau sebuah kerajaan perlu mencerminkan rakyat mereka. Jadi kalau kita mempunyai rakyat pentadbir negara, pemimpin-pemimpin utama negara yang berumur 20-an misalnya, saya takut apa akan jadi kepada dana-dana untuk persaraan, dana-dana yang melibatkan orang-orang tua misalnya. Kita perlu ingat bahawa setiap kelompok mempunyai kelompok pengundi mereka sendiri, dan kerajaan patut mencerminkan kesemua kelompok pengundi. Kerana kesemua rakyat Malaysia adalah rakyat Malaysia yang perlu dijaga kebajikannya dari segi sudut perspektif kerajaan. Dan kita juga pernah lihat bahawa kalau kita mengangkat seseorang individu ataupun beberapa individu memegang jawatan-jawatan penting negara, itu tidak menunjukkan prestasi, itu tidak semestinya menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada pemimpin-pemimpin yang lebih tua. Tidak guna kalau kita angkat lebih ramai menteri-menteri yang berumur 20-an jika mereka akan disekelilingi skandal-skandal seks, jika mereka akan disekelilingi dengan masalah-masalah korupsi, jika semua pegawai-pegawai ataupun mereka, kaum kerabat mereka akan disiasat oleh SPRM. Itu tidak akan menonjolkan wajah dan imej yang baik kepada semua pemimpin muda secara keseluruhan. Dan bagi saya perlu ada kemajmukan. Kita perlu ada pemimpin muda bersama pemimpin yang tua. Pemimpin tua boleh menunjukkan kebijaksanaan mereka, pemimpin muda boleh menggunakan tenaga dan idea dan visi baru mereka, dan mereka boleh bersama bersatu untuk memajukan negara kita. Jadi bagi saya itu adalah masa hadapan yang perlu dilakar oleh kita semua, sama ada mereka yang masih muda atau mereka yang sudah lebih berumur. Jika diberi peluang, dapat peluang untuk menjadi calon muda, apa mungkin pilihan Saudara Naim untuk bertanding di atas tiket apa? Itu soalan perangkap tu. Sekarang ini saya belum lagi membuat keputusan untuk menyertai mana-mana politik. Jika esok dah raya, penamaan calonnya esok, bagaimana? Saya tidak, ataupun calon bebas pokok ke macam mana? kunci. Bagi saya sebenarnya amat penting sekali untuk calon-calon yang berkelayakan yang dipilih sebagai calon yang bertanding. Jadi jika saya dipilih sebagai calon, saya perlu lihat dahulu komposisi rakyat di situ, sama ada mereka menerima saya. Because bagi saya tidak guna menjadi wakil rakyat, tidak guna jadi pemimpin jika orang yang dipimpin oleh kita itu tidak bersatu padu. Pemimpin perlu sentiasa untuk bersama dengan rakyat mereka. Jadi jika saya dipilih sebagai calon, tidak semestinya saya akan mengambil peluang tersebut. Jawapan selamat. Baik Saudara Omar, Pakatan Harapan di penghujung jalan, setuju atau tidak? Saya rasa bukan di penghujung jalan, tapi di persimpangan. Persimpangan kerana pada pilihannya yang lalu, Pakatan Harapan telah menang sebagai sebuah kerajaan melalui pentas demokrasi dan telah dijatuhkan melalui juga secara demokrasi, tapi tanpa melibatkan rakyat, melibatkan ahli-ahli parlimen sebagai politik elit
dalam parlimen. Dan sewaktu pilihan raya yang lalu ialah kita telah menang dengan majoriti besar dari segi sudut sokongan daripada sudut China dan juga India. Tapi dari sudut sokongan daripada Melayu, kita hanya mampu mencatatkan 30%, paling tinggi. Secara average-nya 30%, ada yang 26%. So dalam kalangan itu. So kenapa ini berlaku? Sebab Pakatan Harapan dilihat kononnya didominasi ataupun dikuasai oleh DAP. So ketakutan rakyat, khususnya daripada kaum Melayu, bangsa Melayu, bahawa ini ialah pakatan yang tidak seimbang. Pakatan yang tidak seimbang yang menuju ke arah kita dimomokkan bahawa menuju ke arah untuk very friendly to DAP dan juga China. Cabaran terbesar Pakatan Harapan ialah itu. Soal konflik dalam pengurusan, bagi saya itu ialah bersifat semasa. Mana-mana parti akan ada konflik dalaman. Cuma dari segi sudut image dan dari segi sudut pendekatan Pakatan Harapan itulah ke depan ini, apakah langkah yang hendak dibawa? Adakah kita cuba nak mempamerkan bahawa Pakatan Harapan ialah parti untuk semua dengan mengangkat balik naratif bangsa Malaysia? Dan naratif bangsa Malaysia saya tak kupas sangat hari ini. Tapi naratif bangsa Malaysia yang sepatutnya difahami ialah kita telah merdeka cukup lama. Kita telah hidup bersama dalam penuh kepelbagaian. Walaupun ada sedikit sudut kepelbagaian itu tidak bermakna dari segi sudut keserataan segi sudut ekonomi, undang-undang itu perlu dilakukan. Sebab konsensus yang telah diletakkan di dalam perlembagaan itu telah jelas. Melayu dan Bumi Putra itu dari segi sudut hak ekonomi, kedudukan raja, kedaulatan undang-undang dan sebagainya perlu dikekalkan. Pada masa yang sama, kaum Melayu juga perlu dilindungi dan dipertahankan. So, adakah Pakatan Harapan ingin terus kekal disokong oleh hanya satu kaum besar, China dan India? Dan adakah Parti Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin ketiga ini, dan mungkin akan datang jadi Muafakat Nasional yang dipimpin oleh UMNO pula, hanya bergantung pada undi Melayu semata-mata dan mewujudkan satu, kita panggil sebagai satu pecahan kolasi politik berdasarkan kaum Melayu dan juga Cina? Jika keadaan begitu, ini yang saya panggil Pakatan Harapan di persimpangan. baik, jika begitu persimpangannya, kita ada satu parti yang memperjuangkan Melayu Bumi Putra itu, iaitu yang bakal ditubuhkan oleh Tun Dr. Mahathir, Pejuang namanya. Dan bukankah kalau dia bersama dengan Pakatan Harapan itu kita boleh menambahkan sokongan Melayu itu pada angkanya, pada logik akalnya begitu. Tapi dalam masa sama, di dalam Pakatan Harapan sendiri ada satu desakan yang kuat yang menolak daripada Pejuang ini bersama dengan Pakatan Harapan. Bagaimana? Dan kesimpulan, itulah dinamika yang wujud dalam Pakatan Harapan. Ahli di bawah dan juga di mana-mana level berhak untuk menyatakan pendirian dan pendapat masing-masing. Apapun keputusan diputuskan oleh jawatakuasa tertinggi Majlis Presiden. Dan saya rasa dari segi sudut penerimaan, pelawaan juga telah berlaku pada Parti Pejuang. Yang saya cuba masukkan, bila berlaku persimpangan antara satu yang kita panggil sebagai left, dari segi ideologinya ialah mereka yang membawa ideologi leftis ke kirinya ataupun yang terlalu ke kananan. Mana-mana parti yang berjaya, yang mahu negara ini benar-benar stabil dan mahu kekal lama sebenarnya, ialah dengan meletakkan kerajaan sebagai sebuah parti yang sentris. Bukan sentris dari segi sudut pendekatan semata-mata, maknanya ialah apapun Perikatan Nasional, Pakatan Harapan sekalipun, kalau benar-benar untuk mentadbir sebuah kerajaan perlu menjadi sebuah kolasi politik. Dia tak boleh satu parti politik. Even Pejuang, walaupun dipimpin oleh bekas Perdana Menteri yang cukup lama memerintah Malaysia, boleh tentu boleh berjaya dengan keseorangan. Sama juga dengan Bersatu, sama juga dengan PKR yang mungkin punya kursi terbanyak. Tapi kalau tidak ada satu pasukan politik, kolasi politik yang menjunjung dan juga mengangkat naratif bangsa Malaysia, hayatnya akan jadi cukup pendek. Dan itu telah berlaku pada Pakatan Harapan. Dan saya rasa, despite apa yang berlaku dari segi sudut pergelutan politik
Tapi kalau kita balik pada pokoknya ialah tentang dari segi sudut ketidakamanan rakyat Melayu, kaum Melayu terhadap kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Dan ini dibuktikan dalam banyak survey. Ilham Center telah mengumumkan, UTM juga telah mengumumkan, dari segi sudut perkauman itu akan ada defisit dari segi sudut dominasi kaum dominan. Baik, so persimpangan ialah kalau Pakatan Harapan mampu menjadi satu pakatan yang mencerminkan sebuah naratif bangsa Malaysia yang mengangkat nilai Melayu, kerajaan yang mengangkat kedaulatan raja, pada masa yang sama juga membela kaum Cina dan India seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan, benar-benar mencerminkan prinsip perlembagaan Malaysia. Saya rasa Pakatan Harapan apabila mengambil persimpangannya betul, simpangnya betul, akan kemungkinan berjaya mentadbir Malaysia pada satu masa yang akan datang. Tetapi sekiranya lambat dan diambil peranannya itu oleh Perikatan Nasional apabila Tan Sri Muhyiddin meluncurkan ataupun mengumumkan bahawa Parti Bersatu adalah parti multiracial, parti untuk semua, kerana beliau telah sedar bahawa kerajaan ini tidak boleh terbentuk dengan sokongan Melayu semata-mata. Kalau China dan India juga tidak aman dengan kerajaan semasa, pun tidak akan berlaku kemajuan. So, mana-mana parti yang berjaya memposisikan konstelasi politik ke tengah yang boleh mewakili semua kaum dan mendapat sokongan hampir semua kaum, saya percaya itulah parti yang bakal minta. Dan saya lihat Pakatan Harapan telah menuju ke arah itu. Dan kita harapkan, saya sendiri sebagai ahli biasa mengharapkan ia benar-benar berlaku. Ya. Baik, Saudara Naim. Sejarah pertama kali Malaysia 63 tahun merdeka, dalam beberapa kali pilihan raya umum telah berlaku, 15 kali, 14 kali pilihan raya umum tu diadakan. Dan tahun ini mencatatkan sejarah buat pertama kalinya Malaysia ini bertukar tampuk pemerintahannya tidak melalui pilihan raya. Sekali berlaku, kemungkinan berlaku pada masa akan datang, adakah juga akan berlaku? Okey, bagi saya pertukaran kerajaan yang tidak melibatkan pilihan raya ini memang satu perkara yang baru bagi negara Malaysia. Tetapi pertukaran kerajaan itu pun sebenarnya juga perkara yang baru, kerana kerajaan Barisan Nasional sebelum ini tidak pernah bertukar, kecuali bertukar daripada satu Perdana Menteri atau satu Presiden UMNO ke satu Presiden UMNO yang lain. Tetapi buat pertama kali ia bertukar kepada kerajaan Pakatan Harapan, tetapi malangnya kerana pergelutan dalaman, kerajaan Pakatan Harapan itu roboh dengan sendirinya dan tertubuhnya kerajaan yang baru. Tapi bagi saya, sama ada perkara itu akan berlaku sekali lagi, bagi saya most definitely. Presiden telah berlaku, jadi apa-apa mungkin boleh berlaku sekali. Kalau dia boleh berlaku sekali, dia boleh berlaku beribu kali. Dan kalau kita lihat, sebenarnya itu bukanlah satu perkara yang perlu kita takut-takutkan. Seperti saudara Amar Atan sebut sebentar tadi, negara kita telah mengalami pertukaran kerajaan daripada Barisan Nasional ke Pakatan Harapan tanpa berlakunya pertempuran darah. Dan sebenarnya perkara tersebut memang telah berlaku di negara-negara demokrasi serantau dunia sebelum ini, di mana satu kerajaan memberi laluan kepada kerajaan yang baru yang telah memenangi pilihan raya jika mereka telah kalah pada pilihan raya tersebut. Jadi pertukaran kerajaan bukan ketika pilihan raya berlangsung, ini semua adalah asam garam politik. Tetapi sebagai sebuah demokrasi yang masih baru, saya faham memang kebanyakan daripada rakyat Malaysia agak terkejut. Kita agak bimbang, agak was-was apa yang sedang terjadi, kerajaan runtuh. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya di negara-negara yang mempunyai demokrasi yang agak matang, pernah berlaku hang government, di mana tiada ada satu kerajaan pun yang memerintah selama bertahun-tahun, setahun, saya rasa maksimum setahun ataupun bertahun-tahun. Dan itu sebenarnya tidak langsung menjejaskan secara drastik pemerintahan negara tersebut, kerana kita lihat KSU dan agensi-agensi kerajaan dan civil servant, mereka memainkan peranan yang amat penting untuk memastikan the day to day of government to work as usual. Jadi sebenarnya pemimpin-pemimpin politik ni tidaklah diperlukan sepenuh masa. Sebenarnya kadang-kadang
kaki tangan awam itu boleh berlaku, boleh terus mentadbir kerajaan jika berlaku sebarang hang of power. Dan saya rasa ada lagi satu norma yang sebenarnya belum lagi berlaku di Malaysia, tetapi kalau satu hari nanti berlaku di Malaysia, ianya juga akan mengejutkan rakyat Malaysia, iaitu minority government. Sebenarnya di dalam demokrasi berparlimen seperti negara kita, seperti yang dipraktikkan di dalam negara kita, sebuah kerajaan itu sebenarnya tidak perlu majority pun, selagi minority government can be formed, asalkan tidak ada sekelompok majority yang boleh buat motion of no confidence on a minority government. Jadi itu bermakna, misalnya Perikatan Nasional, beberapa ahli parlimen daripada Perikatan Nasional melompat ke Pakatan Harapan, keluar daripada Perikatan Nasional, asalkan Pakatan Harapan, asalkan blok-blok pembangkang tidak dapat bersatu untuk membuat motion of no confidence, undi tidak percaya kepada Perdana Menteri atau kerajaan sedia ada boleh terus berfungsi. Minority government adalah salah satu daripada asam garam politik yang belum pernah berlaku di Malaysia, tetapi saya pasti kalau berlaku kita akan dengarlah kejutan, was-was, kecurigaan, kebimbangan daripada rakyat sebilangan. Tetapi sebenarnya ini bukanlah perkara yang patut kita bimbangkan. Dia telah banyak berlaku di negara-negara yang lain, dan saya pasti di Malaysia ianya most definitely akan berlaku lagi sekali, dan mungkin lebih daripada sekali. Ya, itu. Baik, kalau saya respon sikit Ya, pasal pertukaran kerajaan berlaku ni pastinya akan menjatuhkan nilai undi satu undi rakyat. Dari segi sudut, ialah benar pertukaran kerajaan ini dari segi sudut perundangannya itu benar, dari segi dibenarkan. Cuma rakyat yang mengundi sebuah individu ataupun sebuah parti, saya percaya majoriti rakyat di Malaysia ini mengundi seseorang itu atas dasar parti politik, kemudian calon dan sebagainya. Manakala dari segi, sebenarnya dari segi sudut nilai itu, sebuah rakyat mahu kerajaan itu dipilih atas dasar kerajaan dipilih berdasarkan apa yang mereka undi. So bila perubahan kerajaan ini berlaku tanpa melibatkan mereka, of course akan berlaku frust, khususnya di kalangan anak muda. Manakala dari segi sudut yang saya nak sebutkan tentang minority government, sewaktu pergelutan kuasa berlaku, waktu Pakatan Harapan telah jatuh, kita telah memperolehi nombor yang lebih besar berbanding nombor yang di pihak kerajaan ketika itu. Tetapi walaupun nombor itu kita panggil minority government boleh dibentuk dari segi sudut perundangannya, tapi realiti politik di Malaysia adalah tidak sematang di negara seperti UK, yang mana kebanyakan ahli parlimen kita mengundi atas dasar sokongan, atas dasar puak, bukan atas conscience. Mereka lebih suka untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang telah dipersetujui, telah diputuskan oleh pucuk pimpinan parti, tapi bukan atas dasar kerelaan hati. Kalau boleh buat tindakan tersebut, akan dikenakan tindakan dan sebagainya. Itu realiti yang berlaku di Malaysia. Tapi kalau berlaku di luar negara, saya rasa mereka berhak untuk berbeza dengan pimpinan sendiri. So, minority government masih belum boleh berlaku, walaupun yang boleh berlaku, tapi dari segi realiti politiknya, saya rasa Agong pun tidak akan benarkan sebuah kerajaan yang tidak punya majoriti dan tidak stabil. Apa berlaku pada negara kalau asyik berlaku pertukaran. So, kerajaan akan berlaku tidak stabil dan rakyat akan fed up dengan politik. Saya ingin ulas sedikit berkenaan dengan nilai undi itu. Sebenarnya bagi saya penukaran kerajaan ini langsung tidak menjatuhkan, menurunkan nilai sesebuah undi seorang warga negara. Pasal kita perlu ingat kembali bahawa Kerajaan Perikatan Nasional mempunyai bilangan majoriti ahli parlimen yang terbanyak, dan setiap seorang daripada ahli-ahli parlimen ini telah menang di kawasan mereka masing-masing, dan mereka telah diundi oleh majoriti di dalam parlimen-parlimen mereka. Itu bermakna ahli-ahli parlimen ini mempunyai mandat daripada rakyat untuk membentuk kerajaan yang baru. Kita perlu ingat, Kerajaan Perikatan Nasional bukanlah satu perkara yang telah dirancang, tetapi ianya telah berlaku akibat daripada Perdana Menteri Pakatan Harapan meletakkan jawatan secara mengejut. Apabila beliau meletakkan jawatan secara mengejut, ketika itu ada beberapa calon yang boleh untuk cuba mendapatkan majoriti sokongan ahli-ahli Dewan Rakyat. Tetapi
Datuk Seri Anwar Ibrahim, seseorang yang diwar-warkan untuk menjadi pengganti kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, gagal untuk mendapat sokongan tersebut. Dan kegagalan itu adalah kegagalan peribadi. Pasal kita perlu ingat bahawa penolakan sebilangan besar daripada ahli-ahli Parlimen Keadilan untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, seorang presiden kepada parti yang lain daripada parti mereka sendiri, menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal sebagai presiden untuk menjaga keamanan, keharmonian di dalam parti beliau sendiri. Dan itu yang akhirnya menyebabkan keruntuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Dan kita perlu ingati kembali bahawa betul aspek parti itu amat penting sekali di dalam indikator untuk mengundi bagi rakyat Malaysia, tetapi ada juga pelbagai faktor-faktor yang lain seperti faktor individu. Kita pernah lihat di mana pemimpin-pemimpin yang berwibawa boleh menang di atas tiket independen. Dan kita juga perlu ingat bahawa walaupun Pakatan Harapan pada hari ini amat membenci pelompatan parti, tetapi kita perlu ingat ketika Sabah melompat selepas PRU 14 jatuh kepada Kerajaan Pakatan Harapan, ketika itu mereka bersorak, ketika itu mandat rakyat tidak penting, ketika itu mereka kata lompat parti daripada Barisan Nasional kepada parti-parti komponen Pakatan Harapan adalah satu perkara yang halal, satu perkara yang suci. Bagi saya itu hipokrisi. Jika kita boleh, misalnya kalau kita lihat kepada pertubuhan amanah itu sendiri, kebanyakannya adalah daripada pelompatan keluar daripada parti ahli-ahli parlimen, daripada parti PAS kepada parti yang baru. Ketika itu mereka tidak meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen, dan saya tidak nampak keperluan untuk ahli-ahli parlimen yang melompat daripada parti-parti komponen Pakatan Harapan kepada Kerajaan Perikatan Nasional hari ini untuk membuat perkara yang sama. Jadi kita tidak boleh meletakkan kepentingan akta anti lompat parti ini hari ini tetapi esok kita lupakan, semata-mata kerana ianya dapat memenuhi kepentingan politik kita sendiri. Jadi kita perlu sentiasa terbuka. Bagi saya, hak lompat parti itu adalah hak ahli parlimen, tetapi rakyat perlu sentiasa berwaspada. Rakyat sentiasa perlu memastikan bahawa apabila mereka mengundi ahli parlimen, bukan ahli parlimen daripada parti mana-mana. Mereka perlu kenal calon yang bertanding, kerana calon itu yang akan membuat kerja di kawasan mereka. Calon itu yang akan membawa suara mereka ke Dewan Rakyat satu hari nanti. Jadi mereka perlu pastikan itu calon yang mereka pilih, dan calon yang mereka pilih itu akan membuat keputusan berdasarkan kepentingan kawasan mereka, akan membuat keputusan di Dewan Rakyat berdasarkan kepentingan mereka. Jadi di dalam demokrasi berperlembagaan, rakyat mempunyai kuasa untuk mengundi ahli parlimen berdasarkan apa-apa faktor. Ahli parlimen mempunyai hak untuk melompat parti jika mereka rasa perkara itu benar, kerana kita mempunyai hak berpersatuan. Dan yang di Pertuan Agong mempunyai hak untuk memilih siapakah ahli parlimen yang mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Jadi hak-hak itu telah termaktub di Perlembagaan Persekutuan, dan saya rasa jika Pakatan Harapan ketika satu masa dahulu mempunyai two-third majority pun, saya tak rasa mereka akan meminda perlembagaan untuk melarang lompat parti ini, kerana ianya telah termaktub di bawah hak berpersatuan. Saudara Omar ada nak tambah? Dari segi sudut apa yang saya cuba sampaikan ialah, walaupun dari segi sudut perundangan, lembaganya itu telah menjamin tindakan mana-mana ahli parlimen untuk melompat parti. Yang saya bercakap dari segi sudut frust rakyat bila telah berlaku pertukaran kerajaan, yang realiti politiknya ialah memilih individu itu berdasarkan pada parti, dasarnya dibawa oleh seorang individu, berdasarkan sebuah kolasi politik, dan juga berdasarkan calon itu sendiri. Sepastinya akan meruntuhkan sebuah nilai satu undi untuk kepada seorang ahli parti. Aku mengundi kau atas dasar untuk kau jadi kerajaan pada parti sekian-sekian. Itu asasnya. Keduanya ialah apa yang saya rasa kita boleh bersetuju ke depan ni. Saya pun tak suka lepas parti ni. Mungkin Naim pun tak suka juga. Kita rakyat Malaysia pun tak suka bila pertukaran kerajaan berlaku terlalu mudah tanpa melibatkan partisipasi rakyat Malaysia. Kita mahu apa-apa pertukaran kemudian yang melibatkan sebuah kerajaan
boleh runtuhnya kerajaan itu, perlulah perubahan pertukaran itu berlaku dalam diundi oleh rakyat Malaysia sebagai orang yang mengundi ahli parlimen tersebut. Dan topik ini agak hangat apabila anti-hopping law, anti lompat parti ini perlu diperkenalkan. Dan saya rasa tidak ada mana-mana individu yang rasa anti lompat parti ini adalah satu benda yang tidak bermoral. Dan cuma dari segi konsep bagaimana pelaksanaan dan sebagainya, kita belum ada satu keputusan yang tepat. Dan Pakatan Harapan pun telah bersetuju. Dan saya rasa kebanyakan rakyat pun mahukan satu akta untuk mengelakkan pertukaran kerajaan berlaku dengan sangat mudah sehingga boleh mengganggu gugat dari sudut kestabilan negara. Sebuah kerajaan yang mungkin punya majoriti seperti Tan Sri Muhyiddin pada ketika ini boleh dijatuhkan dengan bila-bila masa. Kita juga tidak mahu kerajaan ini berlaku terlalu mudah sehingga hilang kepercayaan pelabur pada Malaysia. Ketidakstabilan politik itu boleh mengganggu gugat dari segi sudut pembangunan negara. Kita bercakap soal jangka masa panjang. So, kita mahu apa-apa pertukaran kerajaan berlaku perlu juga melibatkan rakyat. Kalau sekiranya sebuah ahli parlimen itu mahu menukar dari segi menyokong parti A kepada parti B, beliau perlu kembalikan mandat. Saya punya short sebagai seorang rakyat Malaysia secara peribadi, perlu mengembalikan mandat tersebut kepada rakyat untuk beliau lihat adakah rakyat masih menerima aku sekiranya aku mengambil pilihan A dan B. Lagi soal kos, itu mungkin kita boleh pertikaikan. Cuma dari segi moral terbesar, bila rakyat memilih YBA dan YBB, juga punya alasan yang besar. So bila pertukaran kerajaan itu berlaku, bila pertukaran hala tuju dari segi sokongan pada parti A dan parti B, rakyat juga akhirnya telah dikesampingkan. Secara kedepannya, saya bercadang bahawa supaya mandat itu dikembalikan kepada rakyat. Baik, sebelum sedikit bagi saya perbincangan ini tidak lengkap jika kita tidak lihat kepada konteks masa, kerana kerajaan Tun Dr. Mahathir Mohamad itu memang akan diruntuhkan kerana ianya perlu untuk memberi ruang kepada kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana itu adalah janji yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan. Jadi nak ataupun tidak, Pakatan Harapan sebenarnya telah menjanjikan kerajaan yang baru, kerana kerajaan dibentuk oleh Perdana Menteri dan Perdana Menteri itu telah dijanjikan untuk bertukar. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad ataupun kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad memang akan ditukar sekalipun, dan sebarang proses transisi satu Perdana Menteri ke Perdana Menteri yang lain perlu melibatkan Perdana Menteri untuk letak jawatan, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah letak jawatan. Perbezaannya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Jadi kalau Pakatan Harapan untuk menyatakan bahawa pertukaran tanpa menghiraukan rakyat, jika Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan majoriti daripada Dewan Rakyat, itu sebenarnya memberi impak yang sama, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan dipilih oleh rakyat, dan pada pilihan raya umum yang akan datang, saya pasti kebanyakan daripada rakyat tidak mengundi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika itu beliau tidak relevan di dalam seni politik negara kerana telah meluangkan sebanyak masa tahun di dalam penjara. Jadi faktor sama ada rakyat itu ada ataupun tidak dalam penukaran kerajaan, saya rasa bukan penentunya. Tetapi yang paling penting kalau kita lihat kepada situasi yang terjadi pada bulan Februari yang lalu, kita telah lihat bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat sokongan majoriti, dan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan berdasarkan moral. Kerana kalau kita kata mengikuti Perlembagaan Persekutuan adalah satu perkara yang tidak bermoral, bagi saya itu adalah satu hujah yang kita tidak boleh pakai. Kerana Perlembagaan Persekutuan telah dibuat untuk perkara-perkara begini berdasarkan tata cara yang diperlukan, dan yang di-Pertuan Agong telah memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri berdasarkan lunas-lunas undang-undang peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Baik, saya tamatkan perbincangan kita pada malam ini dengan satu soalan cepu mas untuk dua panel kita. Jika diberi peluang untuk menamakan Perdana Menteri pilihan, Naim, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun lagi sekali dah raya. Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya bukanlah seorang sosok pemimpin politik yang saya minati sebelum ini. Sebenarnya saya tak kenal sangat pun beliau. Beliau adalah timbalan Presiden UMNO satu masa dahulu. Kemudian
menubuhkan Parti Bersatu, saya sebenarnya selalu tengok beliau sebagai seorang yang di pinggiran daripada penelitian politik saya. Tetapi dan ketika beliau memegang tampuk kerajaan pada akhir bulan Februari yang lalu pun, saya sebenarnya agak was-was sama ada mahu untuk menyokong Perdana Menteri yang baru ini, kerana saya tidak begitu mengenali beliau. Tetapi berdasarkan prestasi dan berdasarkan penerimaan rakyat, bagi saya itu yang paling penting sekali. Baik. Okey, sikit kita bagi peluang sikit. Itu yang paling penting sekali, kerana jika kita lihat daripada kajian-kajian baru-baru ini berdasarkan polling-polling, survey-survey, kita boleh lihat bahawa penerimaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri adalah di tahap yang amat tinggi sekali pada masa ini. Dan saya rasa jika penerimaan itu berterusan, beliau patut teruskan menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Baik, Saudara Ahmad. Dalam konteks sekarang ini, saya rasa yang perlu mengemudi kembali ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi dari segi sudut muka baharu daripada Pakatan Harapan, sebab kita pun dah nak keluar rangka politik dinosaur. Ya. Saya pun letakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai politik dinosaur juga, walaupun dah sekian lama dalam kerajaan. Saya rasa muka baru yang perlu diangkat ialah dia, iaitu mantan Ketua Menteri Melaka. Sebagai calon Perdana Menteri. Baik, itu perbincangan kita pada malam ini. Kita terpaksa menamatkan di sini sebab kita sudah kehangatan itu saya sudah terasa di penghujungnya. Kalau kita lihat daripada awal perbincangan dari sudut ekonomi, sosial masyarakat itu, panelis kita berkongsi nada yang sama, bersetuju atas hal-hal yang sama, tapi di penghujungnya akhirnya kita melihat sedikit titik perbezaan di penghujungnya di situ. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada penonton kita yang setia bersama kita daripada awal hingga ke akhir ini. Kita sudah bercakap langsung selama 1 jam setengah lebih, dan juga kami di Next Step mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada panelis kita, Saudara Naim, Saudara Amar, yang sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada malam ini dengan membincangkan kedudukan Malaysia itu di mana dalam sudut politiknya, sosial dan ekonominya. Pada sudut pandang, inilah pemimpin muda Malaysia hari ini ada. Anak muda bukan lagi pemimpin masa hadapan, tapi anak muda Malaysia adalah pemimpin hari ini. Baik, sekali lagi kami di Next Step mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat, yang menonton, yang menyokong bersama kita pada malam ini. Wajah Malaysia 63 tahun merdeka, di manakah Malaysia? Kita berjumpa lagi dalam rancangan yang lain, dalam sudut pandang yang lain bersama dengan panelis kita yang berbeza. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam.